Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafran bin Noh. Kami daripada IC110 3CA and CB akan membentangkan tentang Malayan Banking Berhad. Isi kandungan slide ini terdapat yang pertama ialah pendahuluan, yang kedua latar belakang, yang ketiga visi dan misi Maybank, iaitu visi Maybank ialah memajukan cita-cita Asia bersama anda. Misi Maybank pula ialah menginsankan perkhidmatan kewangan. Yang keempat, strategi kejayaan Maybank. Terdapat 4 strategi kejayaan Maybank. Yang pertama, produk dan perkhidmatan yang berkualiti. Yang kedua, pengurusan yang cekap. Yang ketiga, mengkaji tentang suasana dan kedudukan. Yang keempat, kebijaksanaan pemimpin. Dan yang terakhir sekali, kesimpulan. Pendahuluan. Pengurusan Islam adalah sistem yang bertunjangkan serta berpandukan Al-Quran dan Al-Sunnah. Tujuannya tidak lari dari mendapat keredaan Allah dan bukannya untuk mengejar dunia dan serta kebenaran semata-mata. Di Malaysia, terdapat pelbagai syarikat yang menggunakan prinsip pengurusan Islam dalam perbankan seperti Malayan Bank Berhad atau dikenali sebagai Maybank. Pengurusan yang bercirikan pengurusan Islam amat penting bagi membebaskan pemikiran umat Islam terutama di Malaysia terhadap teori yang tidak sejajar dan menampung kekurangan pada pengurusan konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zul Hafiz bin Taqiyuddin dari kelas IC 1103 akan menerangkan secara ringkas mengenai latar belakang Malayan Banking Berhad atau yang lebih dikenali sebagai Maybank. Maybank ditubuhkan oleh seorang ahli perniagaan yang bernama Hu Tek Puan serta rakan kongsinya yang lain iaitu Lok Wan To, Oi Jong Leh, NG Hiam dan Wong Teng Kiat pada 31 Mei 1960. Setelah 6 tahun beroperasi, Maybank berjaya menubuhkan sebanyak 108 buah cawangan di dalam negara dan juga di luar negara iaitu Singapura dan Brunei Darussalam pada tahun 1966. Selain itu, Maybank juga adalah merupakan bank yang pertama di Malaysia melancarkan sistem ATM di salah satu cawangannya di Maybank Ampang, Selangor pada tahun 1981. Pada tahun 1988 pula, secara rasminya, Perdana Menteri Malaysia yang keempat ketika itu iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad merasmikan pembukaan Menara Maybank di Jalan Tun Perak, Kuala Lumpur. Dan akhir sekali pada tahun 1993, Malayan Banking Berhad secara rasminya diberikan nama Maybank oleh Tan Sri Hashim Aman kerana ianya melambangkan sebuah organisasi yang inovasi, moden, korporat dan mudah untuk disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzah bin Taufik. Pada hari ini saya akan menyambung pembentangan. Kita akan teruskan kepada visi dan misi bagi Maybank. Okey, kita akan mulakan dengan visi. Visi Maybank ialah memajukan cita-cita Asia bersama anda. Dalam syarikat Maybank ini mempunyai piagam mereka tersendiri. Piagam tersebut terbahagi kepada dua bahagian, iaitu untuk kami, untuk anda dan bersama-sama. Yang pertama ialah untuk kami, menjadikan pelanggan sebagai keutamaan mereka dan mereka juga beroperasi di tengah-tengah komuniti agar semua komuniti dapat menggunakan perkhidmatan mereka. Yang kedua adalah untuk anda. Mereka menjamin ketulusan dan sentiasa bersedia memberikan perkhidmatan kepada pelanggan. Mereka juga menyediakan pelbagai akses inovatif, cekap dan mudah dalam perkhidmatan kewangan. Yang ketiga adalah bersama-sama. Mereka ingin menjalinkan hubungan yang baik dengan pelanggan serta bekerjasama dalam membantu menaikkan ekonomi negara agar lebih pesat dan tidak merosot. Itu adalah piagam yang telah ada dalam syarikat Maybank. Kita akan teruskan kepada misi Maybank.
Misi bagi Maybank ialah menginsankan perkhidmatan kewangan, di mana mereka mempunyai 4 misi-misi khusus yang akan dilunaskan oleh Maybank sendiri, iaitu yang pertama, mereka akan memberi tumpuan dan fokus dalam penyediaan akses mudah alih bagi pembiayaan dalam persekitaran fizikal dan dalaman. Yang kedua, mereka komited untuk membantu pelanggan dengan menawarkan terma dan harga yang sepatutnya dan memberi perkhidmatan nasihat sekiranya diperlukan. Yang ketiga, mengutamakan pengalaman pelanggan dalam penggunaan akses mudah ini agar penggunaan ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Yang keempat, mereka bersemangat untuk membantu komuniti-komuniti yang berdekatan untuk mendapatkan perkhidmatan akses mudah alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Syazwan bin Sahril dari kelas IC 1103CA. Hari ini saya akan membentangkan tajuk strategi kejayaan Maybank. Strategi kejayaan yang pertama adalah produk dan perkhidmatan yang berkualiti. Maybank Berhad telah memfokuskan produk dan perkhidmatan sebagai strategi utama mereka dalam meneraju kejayaan. Kita tahu juga bahawa setiap bank juga mempunyai strategi masing-masing dan kebanyakan bank menggunakan produk dan perkhidmatan sebagai strategi utama mereka juga. Islam juga amat mementingkan produk yang berkualiti tetapi di dalam skop yang berbeza. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Maidah ayat ke-88, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud, dan makanlah dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kamu, iaitu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kepadanya sahaja kamu beriman. Surah Al-Maidah ayat 88. Kita boleh lihat bahawa surah ini dan ayat ini menceritakan halal dan yang baik itu merupakan kualiti yang Islam ajar kepada kita. Okey, antara skop kemudahan kewangan yang ada termasuklah insurans, perbankan Islamik dan lain-lain lagi. Dari segi perkhidmatan pula, Maybank menyediakan perkhidmatan perbankan secara internet, pindahan wang serta pelbagai lagi perkhidmatan yang menarik. Okey, kita beralih kepada pengurusan Maybank yang cekap. Selain dari menawarkan produk serta perkhidmatan yang berkualiti, pihak Maybank juga telah berjaya menaikkan nama mereka ke pesada dunia dengan meningkatkan kecekapan pengurusan mereka. Ini menunjukkan bahawa bukan sahaja produk yang berkualiti saja yang diberikan kepada kita, malah Maybank juga menunjukkan pengurusan yang cekap dan berkualiti juga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu melalui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, iaitu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyukai sekiranya seorang melakukan suatu perbuatan secara itqan dan bersungguh-sungguh, yakni sempurna. Okay, kita dapat lihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga suka akan itqan yang dilakukan secara bersungguh-sungguh, sebagaimana yang Maybank lakukan juga ini. Okay, pada 2008 Maybank telah melaksanakan program yang dikenali sebagai LEAP 30. Okay, LEAP 30 ini Lead, Execute, Achieve and Progress, melibatkan 30 inisiatif yang dirancang untuk mengekalkan dan menaik taraf Maybank ke kedudukan utama dalam industri perkhidmatan kewangan Malaysia dan untuk mengembangkan pasaran perniagaan menjelang 2015. Kita boleh lihat bahawa inisiatif yang diambil oleh Maybank ini bertujuan untuk menaikkan lagi pengurusan supaya pengurusan Maybank bertambah cekap dan makin berkualiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kamal Arifin bin Jamaluddin akan membentangkan tentang strategi kejayaan Maybank yang ketiga, iaitu mengkaji tentang suasana dan kedudukan.
Jika kita lihat di sini, dengan mengkaji suasana dan kedudukan, ia dapat menjadikan sesebuah syarikat mampu untuk berdaya saing di pasaran awam dan antarabangsa. Pemilihan tempat yang strategik juga menyebabkan Maybank menjadi tumpuan pelanggan di kawasan sekitar pada tahun 1960, iaitu ketika cawangan pertama Maybank dibuka. Faktor yang sama dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berhijrah ke Madinah. Baginda memilih untuk membina Masjid Nabawi ketika sampai di Madinah buat pertama kali. Masjid Nabawi ketika itu berfungsi sebagai pusat pentadbiran, pusat penyebaran ilmu dan tempat beribadah. Pada tahun 1963, Maybank telah mempunyai 150 cawangan baru di seluruh Malaysia. Pada tahun 1994, jaringan Maybank telah berkembang sehingga ke luar negara, seperti Maybank Philippine Inc. MPI di Filipina dan 2 cawangan di Papua New Guinea. Seterusnya, strategi kejayaan Maybank yang keempat ialah kebijaksanaan pemimpin. Pemimpin yang bijak mampu mengendalikan perniagaan dengan baik. Hal ini dibuktikan pada tahun 2001. CEO Maybank Berhad telah melancarkan Maybank Takaful Berhad. Hal ini bagi mengambil peluang untuk mencari pelanggan di samping membantu pelanggan dengan produk insurans mereka. Selain itu, mereka juga telah melancarkan strategi perniagaan untuk menarik minat pelanggan. Hal ini menyebabkan mereka merasmikan Maybank Anytime, Everyone, May dan Maybank To You. Hal ini bagi memudahkan pelanggan untuk membuat urusan secara atas talian. Kebijaksanaan Rasulullah SAW sebagai pemimpin ditunjukkan sewaktu di Mekah. Hal ini ketika berlaku peristiwa perletakan semula batu Hajarul Aswad. Pada waktu itu, semua ketua kabilah bertelagah sesama mereka untuk menentukan siapakah yang layak untuk meletakkan semula batu Hajarul Aswad. Ketika Rasulullah SAW tiba di kawasan tersebut, baginda membentangkan serban baginda dan meletakkan batu Hajarul Aswad ke atasnya. Baginda juga telah menyuruh ketua kabilah untuk memegang setiap penjuru serban dan mengangkatnya ke kawasan peletakan semula batu Hajarul Aswad. Kemudian, baginda SAW meletakkan sendiri batu Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Oleh itu, baginda sebagai seorang pemimpin bijak menyelesaikan konflik yang berlaku pada waktu itu. Baik, kita akan teruskan dengan kesimpulan. Kesimpulannya ialah sistem perbankan pada masa kini telah menaik taraf pelbagai sistem bagi memudahkan komuniti menggunakan perkhidmatan akses mudah yang diwujudkan oleh setiap bank di seluruh dunia. Hampir semua bank di Malaysia menjadikan sistem perbankan Islam ini sebagai suatu median utama bagi melakukan transaksi berasaskan syariah. Setiap syarikat bank di Malaysia juga telah mewujudkan sistem perbankan alternatif kepada masyarakat dengan bebas daripada elemen-elemen yang diharamkan di dalam ajaran Islam seperti riba, gharar dan perjudian ataupun dikenali sebagai maisir. Oleh itu, Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu bai'an wa harrama riba. Maksudnya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.